Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ikhwan Fitri bin Abu Bakar daripada kelas 5F. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan satu tajuk iaitu mengenai bank susu. Okey. Jadi kami akan membincangkan mengenai pengenalan bank susu, pandangan, isu semasa, dalil, kaedah fiqh yang berkait rapat, fatwa semasa dan juga kesimpulan. Untuk pengetahuan saudara dan juga saudari, bank susu ialah satu perkhidmatan yang mengumpul, menyaring, memproses dan juga mengedarkan susu manusia preskripsi yang disumbangkan oleh ibu-ibu yang menyusu yang tidak mempunyai kaitan secara biologi dengan bayi penerima. Jadinya, bank susu ini menawarkan penyelesaian kepada ibu-ibu yang tidak dapat membekalkan susu mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Dan juga yang kedua, atas sebab-sebab seperti bayi tersebut berisiko mendapat penyakit dan juga jangkitan daripada ibu yang mempunyai penyakit tertentu. Ataupun anak yang dimasukkan ke dalam hospital semasa dilahirkan kerana berat lahir yang sangat rendah ataupun bayi yang pramatang. Oleh itu, bayi tersebut berisiko untuk mendapatkan penyakit seperti necrotizing enterocolitis. Yang terakhir, ibu tersebut tidak boleh menyediakan susu sendiri semasa tinggal lanjutan atas sebab-sebab seperti tinggal jauh daripada hospital. Jadinya, mereka akan menggunakan susu ibu lain bagi membantu anak-anak tersebut. Kalau dilihat, susu ibu merupakan sejenis susu yang dihasilkan oleh kelenjar mamari yang terletak di payudara. Susu yang dihasilkan khusus untuk digunakan sebagai makanan kepada bayi makanan kepada bayi. Susu ibu ini juga merupakan sejenis makanan awal bayi dalam bentuk cecair yang mempunyai nilai gizi yang cukup baik berbanding susu keluaran haiwan ataupun susu formula. Ia mudah dicerna dengan baik walaupun diberikan kepada kanak-kanak berusia antara 6 bulan hingga 2 tahun. Susu ibu ini juga merupakan makanan yang paling lengkap dan terbaik untuk seorang bayi. Ia juga telah terbukti mempunyai khasiat dan juga kualiti yang sangat tinggi yang tidak mampu ditandingi oleh susu lembu ataupun susu formula kerana ia tidak mengandungi antibodi, enzim dan juga sel rintangan jangkitan kuman. Sebaliknya, susu ibu juga mengandungi lactose, lipid, protein, probiotik, kepufa dan juga prebiotik. Antara khasiat susu ibu yang lain ialah mengandungi zat makanan yang lengkap dan juga mencukupi, mengandungi antibodi yang bertindak melawan penyakit, mengandungi enzim, mudah dihadam dan tiada pencemaran. Jadinya, susu yang terbaik harus diberikan kepada bayi yang sedang membesar. Kalau dilihat kumpulan utama dan setakat ini yang terbesar pengguna susu ibu adalah bayi pramatang. Bayi yang mengalami gangguan pastosis ataupun gangguan metabolik juga boleh mengambil bentuk susu ini juga. Susu ibu bertindak sebagai pengganti dan juga bukannya sebagai formula. Apabila ibu tidak dapat menjadikan susunya sendiri, susu ibu juga boleh diberikan kepada kanak-kanak kecil dan kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada kemoterapi ataupun kanser dan kegagalan pertumbuhan semasa menggunakan formula. Kalau dilihat di Malaysia, kesedaran terhadap keperluan dan juga khasiat susu ibu semakin meningkat. Atas keprihatinan ini, wujud cadangan untuk menumbuhkan bank susu ibu untuk membantu bayi-bayi yang memerlukan susu ibu sebagai alternatif terbaik selepas susu ibu kandung. Cadangan ini amat baik untuk memastikan kesihatan bayi terjaga. Namun begitu, pelaksanaan perlu dipertimbangkan dengan teliti kerana ia melibatkan implikasi hukum penyusuan bagi mereka yang beragama Islam. Sekiranya ia gagal diurus dengan baik, akan berlaku kecelaruan dalam hubungan nasab. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan kepada saudari Hayatun Fitri untuk membahaskan mengenai pandangan mengenai bank susu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ikhwan. Saya Nurul Hayatun Fitri binti Syarudin daripada kelas GPIH 5F. Saya ingin menerangkan bahagian saya iaitu pandangan berkaitan bank susu.
pandangan fuqaha kontemporari mengenai penubuhan bank susu, terdapat dua pendapat mengenai hukuman. Terdapat dua pendapat mengenai hukum penubuhan bank susu, iaitu pertama, pendapat yang mengharuskan. Kedua, pendapat yang mengharamkan. Pendapat yang mengharuskan penubuhan bank susu, Prof. Dr. Yusof Al-Qadawi berpandangan bahawa penubuhan bank susu adalah harus berdasarkan hujah-hujah berikut. Pertama, asas pensabitan anak susuan adalah kerana sifat keibuan yang menyusukan anak dan tidak hanya kerana minum susu tersebut. Pengharaman perkahwinan tidak berlaku, melainkan dengan penyusuan. Dan ia tidak disebutkan penyusuan melainkan apabila si ibu menyusukan bayi tersebut secara langsung. Apa-apa kaedah selain daripada kaedah itu tidak dinamakan penyusuan, malah dinamakan sebagai pemberi makanan, minuman, suntikan dan sebagainya. Oleh yang demikian, tidak timbul permasalahan atau keraguan siapakah keluarga susuan terutama sekali apabila anak tersebut ingin berkahwin pada masa akan datang. Kedua, memandangkan tiada apa-apa halangan untuk menubuhkan bank susu, ia dibenarkan selama mana maslahah pensyariatan yang dianggap kuat. Ketiga, apabila membincangkan isu yang melibatkan masalah umum, ahli fatwa perlu mengutamakan kemudahan berbanding kesukaran tanpa melalui nas-nas yang teguh. Pandangan yang mengharamkan penubuhan bank susu Majma' Fiqh Islami yang bersidang pada 10 hingga 16 Rabiul Akhir 1406 bersamaan 22 hingga 28 Disember 1987 telah memutuskan bahawa penubuhan bank susu adalah ditegah dan haram mengambil susu daripada bank susu ini. Antara faktor yang mengharamkan yang pertama, penubuhan bank susu adalah kajian bangsa barat yang akhirnya timbul daripada eksperimen tersebut kesan-kesan negatif dan menyebabkan ia kurang mendapat perhatian. Kedua, hubungan kemasyarakatan dalam dunia Islam dapat memenuhi bayi pramatang, bayi yang kekurangan berat badan atau bayi yang memerlukan susu ibu dalam kes-kes tertentu. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya dipersilakan saudari Syuhada. Okey. Terima kasih sahabat saya Hayatul Fitri menerangkan tentang pandangan daripada penubuhan bank susu. Seterusnya, nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Kazmi dari kelas 5F. Hari ini juga saya akan membentangkan daripada mengenai tajuk bank susu. Anda mesti nak tahu kan mengenai isu yang kita kompaskan daripada bank susu. Okey. Isu bank susu ini ditengahkan ke pengetahuan umum negara termasuk di luar negara pada 14 Mac 2006 yang lalu terdapat daripada Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia YB Datuk Dr. Ismail. Mereka menyebutkan dalam ucapan perasmian seminar isu perubatan minum menurut perspektif Islam di Dewan Besar. Tindakan pemberian susu ibu asli ini berpunca daripada dua masalah yang dihadapi oleh para bayi yang dilahirkan. Pertama, sebahagian mereka yang lahir sebelum masa memerlukan penjagaan rapi dan pembekalan susu ibu yang mencukupi. Pada kebiasaannya, mereka tidak dapat menerima susu lain selain susu ibu asli. Keduanya, sebahagian bayi yang lain sama sekali tidak dapat menerima susu tiruan, biarpun mereka lahir sesudah matang kandungan masing-masing. Kekurangan susu ibu asli bagi kedua-dua kelompok ini boleh menjejaskan kesihatan dan kehidupan mereka apabila dilahirkan. Justru timbullah usaha mengumpulkan susu ibu asli daripada ratusan ibu dari pelbagai bangsa, agama dan negara.
Okey, seterusnya, susu ini disimpankan secara saintifik di sesuatu tempat yang terjamin keselamatannya dan akan dikeluarkan berdasarkan permintaan dan keperluan mendesak daripada sebahagian bayi tertentu. Tempat penyimpanan itulah diistilahkan sebagai bank susu khas kepada susu. Susu ini akan dikeluarkan berdasarkan permintaan atau keperluan yang mendesak daripada sebahagian penjaga, waris bayi atau tertentu secara komersial pada peringkat antarabangsa. Okey, ada dua persoalan yang berbangkit daripada isu ini. Pertama ialah masalah penyusu yang disebutkan sebagai ar-radha dan kedua masalah hukum menjadi susu manusia. Penumpuan dalam artikel ini hanyalah kepada persoalan bank susu ibu. Jika kita merujuk kepada tindakan ar-radha atau penyusuan seorang bayi, ia boleh berlaku menerusi hisapan mulutnya atau penuhan susu ke dalam mulut atau hidungnya. Daripada pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, ketiga-tiga cara ini boleh berlaku dengan penggunaan susu dari bank susu. Hanya satu pendapat di dalam mazhab Hambali sahaja yang mengatakan bahawa penyusuan tidak akan berlaku kecuali dengan hisapan bayi pada puting ibu susunya. Di sini akan terbangkit masalah bagaimanakah menentukan ibu susu seorang ibu seutuhnya, siapakah pula saudara susuannya. Daripada pandangan Datuk Yusuf Al-Qadari, ketika mengupaskan masalah ini, merujuk pada firman Allah surah An-Nisa ayat 23 yang menyebut bahawa ibu-ibu kamu ialah mereka telah menyusukan kamu. Beliau mengatakan bahawa penyusuan yang melahirkan hukum haram, perkahwinan dan lain-lain untuk menunjukkan kepada perkataan ar-radha yang bermaksud penyusuan menerusi puting ibu ke mulut seseorang bayi. Sambutan bayi berkenaan terhadap penyusuan itu peruntuknya dengan si ibu menampilkan suasana manja dan mesra antara kedua-duanya. Dalam pengertian ini, ada tiga perkara asas yang perlu diperhatikan. Pertama, ibu yang tertentu memberikan penyusuan. Kedua, hisapan bayi pada puting itu berkenaan dan kedudukan bayi itu di atas ibunya atau dalam pelukannya yang menampilkan suasana pergantungan, kemanjaan, kemesraan di antara bayi dan ibunya. Berdasarkan kedua-dua ini menyerupakan bahawa ar-radha atau penyusuan yang menimbulkan hukum penyusuan sama sekali tidak akan berlaku di dalam isu penyusuan bayi menerusi bank susu ibu kerana beberapa sebab. Pertama ialah kita tak dapat mengenal pasti persentase ibu sebenar kerana susu itu dikumpulkan daripada ratusan ibu. Kedua, hisapan tidak mungkin berlaku pada puting seorang itu kerana bayi berkenaan itu diberikan susu yang menerusi hisapan pada puting botol susu atau pelbagai cara lain. Dan seterusnya bayi yang sama tidak akan berada atas ibunya susuan yang sebenar. Usulnya, para bayi yang bermasalah dengan susu tiruan ia merupakan amalan terpuji tidak bercanggah dengan mana-mana prinsip syariah. Malah ia adalah selaras dengan makasar syariah antara bertujuan untuk mengawal keselamatan diri manusia dan bayi. Sekian dari daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Shu di atas pembentangan tersebut. Saya akan menerangkan mengenai hadis dan juga dalil. Dari segi syarak, hukum bagi seseorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus dan telah dimaklumi sebelum kedatangan Islam lagi. Islam memperakui dan tidak mengharamkannya. Hal ini adalah kerana dalam setengah keadaan, penyusuan mempunyai kepentingan dan memenuhi keperluan tertentu. Contohnya, ibu kepada bayi tersebut meninggal dunia atau mengidap penyakit yang menghalang penyusuan. Dalam keadaan ini, perempuan yang perlu menyusukan demi kelangsungan hidup anak tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 233. Justru jika hubungan kekeluargaan adalah sebab susuan, maka hukumnya haram perkahwinan sama dengan hubungan keturunan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, mereka yang haram dikahwini kerana keturunan, haram juga dikahwini kerana susu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini keluarga ibu susuan haram berkahwin dengan anak susuan, tetapi keluarga anak susuan boleh berkahwin dengan keluarga ibu susuan. Penyusuan yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran maksudnya, dan diharamkan juga kamu mengahwini ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Surah An-Nisa ayat 23. Begitu juga hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kepada anak-anak perempuan Hamzah radhiyallahu anhu. Dia tidak halal bagiku. Apa yang disebabkan keturunan turut diharamkan disebabkan penyusuan. Dia merupakan anak perempuan susuanku. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Surah An-Nisa ayat 23 menunjukkan bahawa dengan sebab penyusuan ibu susuan telah menjadi ibu kepada anak-anak yang disusukan dan anak-anak perempuannya menjadi saudara perempuan anak susuannya. Sementara hadis pula menjelaskan bahawa disebabkan penyusuan, ibu susuan sama kedudukannya dengan ibu sebenar. Oleh itu, mereka telah termasuk dalam senarai keturunan ibu susuan atau saudara perempuan susuan yang haram dikahwini oleh anak susuan seperti mereka yang termasuk dalam senarai ibu kandung atau saudara perempuannya sendiri. Syarat penyusuan yang menyebabkan anak susuan menjadi haram. Penyusuan yang menyebabkan anak susuan menjadi ahli keluarga dan mahram iaitu haram dikahwini apabila telah memenuhi dua syarat yang berikut. Anak yang menyusu itu belum mencapai usia 2 tahun. Jika usianya melebihi 2 tahun, penyusuan itu tidak menjadikannya mahram dan tidak menjadikannya ahli keluarga bagi ibu yang menyusukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Surah Al-Baqarah ayat 233. Seterusnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW masuk menemuinya ketika dia bersama seseorang lelaki. Wajah baginda berubah seolah-olah membenci keadaan itu. Lalu Aisyah berkata, dia ialah saudara susuanku. Baginda pun bersabda, pastikan siapa saudara kamu, penyusuan hanya semasa anak kecil berasa lapar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa anak susuan menjadi mahram apabila penyusuan itu dilakukan ketika kanak-kanak berasa lapar kerana tidak menyusu dan berasa kenyang apabila menyusu. Hal ini tidak berlaku melainkan semasa kanak-kanak itu masih kecil iaitu di bawah umur 2 tahun. Kanak-kanak itu disusu kenyang sebanyak 5 kali yang berasingan. Sesuatu penyusuan itu dianggap berasingan atau tidak berdasarkan pandangan umum. Jika anak tersebut berhenti menyusu kerana kenyang, ia dianggap sebagai sekali susu. Tetapi, jika anak itu berhenti menyusu kerana bermain-main seketika dan kemudian menyusu semula, maka ia juga dianggap sebagai satu kali susu sahaja. Jadi ianya menunjukkan bahawa jika tidak berlaku dua syarat ini, maka anak susuan boleh berkahwin dengan keluarga susuan. Tetapi jika dua syarat ini lengkap, maka haram berkahwin bagi anak susuan dengan ibu dan saudara anak susuan kerana telah menjadi mahram. Itu saja daripada saya. Seterusnya kita kepada pembentang yang seterusnya. Bismillah. Terima kasih kepada pembentang yang sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan kaedah fiqh yang digunakan untuk menyelesaikan isu yang dibincang. Isu bank susu sangat berkait rapat dengan kaedah ketiga daripada asas keempat iaitu bahaya mesti dihapuskan. Iaitu membendung kerosakan diutamakan daripada mengambil manfaat. Di sini kita dapat melihat apabila sesuatu kemudaratan mempunyai kebaikan yang tersendiri, diwajibkan untuk mengambil kemudaratan terlebih dahulu. Sebagai contoh, isu tersebut mula dibincangkan di Dewan Besar IKIM pada tahun 2006 oleh Datuk Dr. Ismail Marikan oleh kerana terdapat banyak manfaat serta kebaikan yang diperolehi untuk kesemua bayi yang memerlukan susu daripada bank kerana susu ibu mempunyai kelebihan dalam menjadi sumber makanan utama yang paling lengkap dan terbaik untuk seorang bayi. Satu kajian telah dijalankan oleh Taqwa pada tahun 2012 dan terbukti susu ibu mempunyai khasiat dan kualiti yang sangat tinggi yang tidak mampu ditandingi oleh semua susu lembu ataupun susu kambing atau semua jenis susu kerana ia tidak mengandungi antibody, enzim dan sel rancangan jangkita kuman dalam mana-mana susu selain susu ibu. Melalui penulisan Daniel Zainal Abidin 2014 di dalam bukunya ada menyebut berkenaan dengan kelebihan susu ibu. Menurut perspektif Al-Quran, dalam penulisan beliau juga ada mendedahkan tentang persamaan dapatan kajian yang dinyatakan oleh ahli sains pada hari ini dengan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan kelebihan yang terdapat di dalam susu ibu adalah dapat membantu bayi yang kehilangan ibu untuk menyusu serta membantu ibu yang mempunyai masalah kekurangan susu di dalam badan. Dan perkara seperti ini dapat membantu tumbuh besaran bayi dengan lebih sihat dan mengekalkan bayi dan mengelakkan bayi
untuk mengurangkan kekurangan vitamin dan zat yang diperlukan. Jelaslah terdapat banyak manfaat yang diperolehi dengan adanya perubahan bank susu di Malaysia. Tetapi di dalam setiap kebaikan pasti ada kelemahannya tersendiri. Terdapat beberapa fatwa daripada beberapa mufti negeri mengenai larangan penubuhan bank susu di Malaysia. Kerana kemudaratan yang akan berlaku jika isu tersebut dilaksanakan. Contoh kemudaratan yang berkemungkinan berlaku adalah hubungan kekeluargaan atau perkahwinan antara anak susuan dan keluarga ibu susuan. Hubungan ini akan memberi kesan dalam mewujudkan golongan yang haram dikahwini. Sebagaimana hubungan keturunan seperti seorang perempuan yang menyusukan anak seorang ajnabi, iaitu bukan anaknya, akan menjadikan anak tersebut sebagai anak susuan dan diharamkan beliau untuk mengahwini anak tersebut, termasuk suami beliau, serta keturunan ibu susuan yang haram dikahwini ialah adik-beradik ibu susuan, anak ibu susuan, cucu perempuan ibu susuan dan ibu kepada ibu susuan. Mengikut kaedah fiqh muamalah yang dibincangkan, kita perlulah tahu tentang menyelesaikan isu seperti berikut. Apabila berlaku pertemuan antara perkara yang membawa kepada kesemalatan dengan perkara yang membawa kemudaratan atau bahaya, maka pelaksanaannya hendaklah diutamakan untuk mencegah kemudaratan terlebih dahulu, di mana kita perlu mengelakkan penubuhan bank susu di Malaysia agar dapat mengelakkan kemudaratan terjadi. Biarpun terdapat banyak manfaat kepada semua bayi yang memerlukan, tetapi hal ini perlu dielakkan agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Seperti mana yang kita tahu, terdapat banyak penubuhan bank susu di negara Islam yang lain seperti di Indonesia, Turki dan pelbagai lagi. Oleh kerana telah mendapat kebenaran daripada kerajaan masing-masing. Tetapi di Malaysia, kita perlu mematuhi fatwa dan kerajaan yang telah ditetapkan oleh, kita perlu mematuhi fatwa yang telah ditetapkan oleh mufti-mufti negeri agar tidak berlaku perselisihan faham antara semua umat Islam di negara kita ini. Hal ini dapat dielakkan dengan menggunakan kaedah fiqh yang ketiga daripada asas keempat, iaitu bahaya mesti dihapuskan dengan membendung kerosakan yang diutamakan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk mengupas isu berikutnya dengan lebih lanjut. Terima kasih kepada saudari Afiq. Saya Muhammad Aiman Amzani bin Muhammad Nazri dari kelas DPH 5F. Saya akan menjelaskan pandangan fatwa dalam perbincangan bank susu. Daripada Muzakarah Jawatan Kuasa, Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Al-Ehwan Ugama Islam Malaysia yang telah membincangkan mengenai hukum penubuhan bank susu. Muzakarah telah membuat keputusan bahawa menjaga keturunan adalah termasuk dalam 5 perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlulah dielakkan. Muzakarah juga berpandangan bahawa hukum penubuhan bank susu amat berkait rapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan, di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik-beradik susuan dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pandangan ini adalah selaras dengan pandangan jumhur fuqaha bahawa seorang bayi itu sah sebagai anak sesuan sama ada melalui penyusuan secara langsung atau penyusuan secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, memandangkan penubuhan bank susu boleh mengakibatkan pencampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Dan keperluan penubuhannya juga tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam masalah awam.
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penubuhan beg susu adalah tidak diharuskan. Muzakarah juga memutuskan bahawa bagi memenuhi keperluan bayi pramatang yang memerlukan rawatan, juga ibu yang mempunyai kekurangan susu atau mempunyai penyakit kronik dan tidak dapat menyusukan bayi adalah harus bagi ibu-ibu menderma susu ibu secara sukarela kepada bayi-bayi yang memerlukan dan keluarga bayi yang kepada bayi-bayi yang memerlukan dan keluarga bayi serta penderma perlu mengenali antara satu sama lain. Oleh itu, ulama fiqh menyatakan bahawa seorang perempuan makruh memasukkan kanak-kanak yang bukan anaknya sendiri tanpa sebarang keperluan yang mendesak. Begitu juga makruh bagi seorang lelaki dan perempuan sesuai bergaul bebas bersama mereka. Keadaan ini adalah kerana ia berkemungkinan mendorong seorang kepada pelbagai keburukan, perkara harap akibat lemah pegangan agama dan tidak wujud rasa kasih sayang secara semula jadi di kalangan keluarga sesuai tersebut. Manakala mazhab Syafi'i juga menetapkan bahawa umur minimum seseorang wanita yang menyusukan bayi mestilah dalam umur yang baligh. Seterusnya, jumhur fuqaha tidak mensyaratkan bahawa mestilah hamil terlebih dahulu untuk menyusukan anak. Di samping itu, tidak juga disyaratkan mempunyai suami yang menyetubuhinya. Selain itu, tidak disyaratkan mengikut agama, ibu susuan mestilah menyamai agama anak susuan. Memandangkan tidak ada nas yang melarangkan seorang wanita Islam yang menyusukan bayi bukan Islam, dan begitu juga sebaliknya, tidak ada larangan untuk seorang wanita Islam dan juga sebaliknya tidak ada larangan untuk seorang wanita bukan Islam menyusukan bayi yang beragama Islam. Namun Imam Malik berpendapat makruh menyusukan daripada seorang perempuan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Disebabkan makanan mereka tidak berkhasiat kerana mereka ada yang makan dan minum minuman yang haram. Itu daripada saya akan serahkan kepada saudara Siddiq Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini iaitu Imam Zani. Seterusnya saya akan menceritakan kesimpulan. Penubuhan beg susu mempunyai impak positif dan negatif. Dari sudut positifnya, ia memberi sumbangan besar kepada keperluan bayi, khususnya bayi pramatang yang memerlukan rawatan yang terbaik. Demi untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada bayi-bayi ini, penubuhan beg ini selaras dengan maqasid syariah yang antaranya bertujuan untuk mengawal keselamatan diri manusia. Dari sudut negatifnya, wujud kebimbangan akan berlakunya pencampuran nasab jika semua syarat pengharaman atas sebab susuan ini ditepati. Ini kerana beg susu akan melibatkan jumlah penderma iaitu ibu dan jumlah penerima iaitu bayi yang ramai. Jumlah yang ramai ini akan mengakibatkan pencampuran nasab. Jika rekod penderma dan penerima tidak tersusun dan tidak dikemas kini sebagai alternatif, kewajipan mendapatkan susu ibu kembali semula kepada tanggungjawab seorang bapa yang perlu mencari sendiri wanita yang bersesuaian untuk mendermakan susunya kepada bayi tersebut. Jika tiada wanita yang sanggup mendermakan susunya, susu formula yang wujud hari ini boleh menjadi pengganti walaupun khasiat dan kualitinya tidak setanding khasiat susu ibu. Harapan saya supaya Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dapat mempertimbangkan kembali keputusan mengenai pertubuhan beg susu di Malaysia. Terima kasih.